Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung pada hari Rabu. Seperti biasa kita akan mempelajari dalam bidang Al-Quran. Minggu lepas Ustaz sudah buat ulang kaji tajuk kefahaman surah Al-As, ya. Minggu lepas setelah kita pelajari semula maksud setiap ayat dalam surah Al-As dan juga pengenalan kepada surah Al-As. Jadi pada minggu ini kita akan sambung pula tuntutan surah Al-As dan kepentingan surah Al-As. Baik, anak-anak didik sekalian, boleh bersedia dengan buku teks muka surat 24. Baik, kita tengok tuntutan surah Al-As. Maksudnya, surah Al-As ini apa yang dia tuntut kepada kita. Melalui surah Al-As ini, apa yang Allah tuntut kepada kita, apa yang Allah nak kita buat. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Kita tengok yang ini dulu. Okey, ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Maksud dia, jika kamu masih ingat, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Baik, kandungan ayat ini nak menunjukkan bahawa masa itu sangat berharga. Allah bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi, kandungan ayat ini adalah masa itu sangat berharga. Jadi, apa yang Allah nak kita buat? Yang pertama, sentiasa menghargai masa. Yang kedua, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia ataupun yang tidak berfaedah. Okey, baik. Ayat yang kedua, ayat yang seterusnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Okey, apa maksud ayat yang kedua ni? Kita tengok ayat yang ni. Kita tengok maksudnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan ataupun melakukan amal soleh. Okey, baik, yang ni kepentingan. Okey, apa kandungan ayat tersebut? Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Okey, apa tuntutan yang Allah nak kita buat? Yang pertama, memelihara. Allah nak kita memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga iman kita? Iaitu dengan kita menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman. Jaga iman. Jauhi perbuatan yang syirik. Lakukan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua, memperbanyakkan amal ibadah. Solat, puasa, zakat, mengerjakan haji, berzikir, baca Al-Quran, solat sunat, berbuat baik kepada ibu bapa dan sebagainya. Banyak kan? Dan yang ketiga, sentiasa berusaha membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Sentiasa buat baik. Itu yang Allah tuntut kepada kita untuk lakukan. Baik, seterusnya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Apa maksud dia? Ayat yang last ni. Serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Baik, apa kandungan ayat ini? Kandungannya adalah saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi apa yang dituntut untuk kita lakukan? Yang pertama,
mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Di samping apabila kita pun dah memperbanyakkan ibadah, kita banyak buat baik, kita pelihara iman kita, kita juga mengajak orang lain untuk ke arah kebenaran. Kalau kita nampak ada orang yang dia tak solat, maka kita ajak dia untuk solat bersama-sama. Kalau ada orang yang melakukan dosa, kita ajak dia bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak ada orang buat jahat, kita ajak dia untuk minta ampun dengan Allah, sama-sama buat baik. Kita ajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Ajak orang lain untuk ke arah kebenaran. Yang kedua, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Kita pun kena sabarlah. Jangan kita ajak orang lain untuk sabar, kita tidak sabar. Bukan begitu. Kita bersabar dengan ujian hidup. Setiap orang ada ujian hidup. Ujian hidupnya yang pelbagai. Ada yang ujian hidupnya begini, ada ujian hidupnya begini. Ada yang diuji dengan kesusahan. Dia orang susah, maka diuji dengan kemiskinan. Orang kaya, dia diuji dengan kekayaannya. Semua itu adalah ujian. Jadi kita mengajak orang untuk sama-sama bersabar menghadapi ujian hidup ini. InsyaAllah bila kita berjaya menghadapi ujian hidup kita, kita menjadi orang yang berjaya. Baik, seterusnya itu adalah tuntutan surah Al-As. Maksudnya bila kita baca surah Al-As ini, kita kena faham ayatnya dan apa yang Allah Ta'ala nak melalui surah tersebut. Baik, seterusnya kepentingan surah Al-As. Apa pentingnya surah Al-As ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Tu Allah beritahu di situ, manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman itu tak rugilah. Jadi sama-sama kita kena pelihara iman kita, kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya macam mana? Dengan menuntut ilmu dan beramal soleh. Jauhi perkara yang Allah larang. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Perkara negatif ni perkara yang tak baik lah. Maksudnya seperti buang masa, melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu semua negatif lah. Elakkan diri kita. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Surah ini mengajar kita, menunjukkan kepada bahawa kita ini perlu mempunyai matlamat hidup yang jelas. Apa matlamat hidup kita di dunia? Apa matlamat hidup kita di dunia? Adakah matlamatnya untuk jadi orang kaya? Adakah matlamat kita untuk berjaya dalam pelajaran? Lepas tu kita kerja bagus, kita jadi orang kaya. Adakah hanya sekadar itu? Tidak. Itu hanyalah matlamat kita untuk kesenangan hidup kita di dunia. Bukan yang itu. Matlamat hidup kita yang sebenar adalah menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat kepada perintahnya. Menjadi hamba Allah yang menyembah Allah dan taat kepada Allah. Itu matlamat hidup kita sebenarnya. Jadi tak kiralah kita orang kaya ke, kita orang miskin ke, kita orang bajau ke, kita orang Bugis ke, kita orang Melayu ke, matlamat hidup kita adalah sama, menjadi hamba Allah, menyembah Allah yang satu, menjadi hamba Allah yang soleh, yang baik, yang mana akhirnya di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Tak kiralah kita ni kaya, miskin, hitam ataupun putih, handsome ataupun tak handsome, cantik ataupun hodoh, kita semua matlamatnya satu sahaja, iaitu menjadi hamba Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah, yang akhirnya akan membawa kita kepada keredaan Allah. Kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja matlamat hidup kita. Yang lain itu kita belajar pandai-pandai untuk berjaya, nanti kita kerja bagus-bagus, lepas tu kita jadi orang kaya, contohlah kan. Ataupun kita nanti matlamat kamu, contoh kamu nak jadi cikgu, nak jadi doktor, nak jadi engineer. Itu matlamat hanya sekadar di dunia, untuk kesenangan hidup kita di dunia. Tapi
matlamat kita orang Islam bukan sekadar itu. Matlamat kita ada satu lagi yang lebih utama, iaitu menjadi hamba Allah. Sembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Surah ini memupuk sifat sabar. Sebab apa? Orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Itu orang yang tidak rugi. Maksudnya orang yang mengajak orang lain untuk ke arah kebaikan, ke arah kesabaran, dan juga dia pun bersabar, dia pun melakukan kebaikan, maka dia orang yang tidak rugi. Di situ surah ini mengajar kita untuk memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Okey, jadi anak-anak dikasih sekalian, surah Al-As ini bukan sekadar dibaca, tapi kita kena faham isi kandungannya, apa tuntutannya, dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekadar itu sahaja. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, muka surat 25 dan juga 26. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.